The whole world, satu dunia ni tengah bercakap pasal lelaki yang baru ditabalkan menjadi king. Siapa lagi kalau bukan King Charles III, anak kepada mendiang Queen Elizabeth II yang telah menjadi Queen of England selama lebih daripada 7 dekad. Siapakah King Charles ini? Bagaimana dengan pentabalan King Charles ini akan efek dunia? Bagaimanakah apabila dia menjadi king boleh memberi kesan kepada negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika? Bagaimana? Nama King Charles ini ataupun Prince Charles sebelum ini banyak terpalit dengan kontroversi-kontroversi. Jikalau korang tak tahu tentang kontroversi-kontroversi ini bermakna korang terlampau muda dan korang tak kenal sebenarnya siapa King Charles ini. Paling simple, kontroversi yang di mana dia curang kepada isteri dia, Princess Diana. Nama Princess Diana tidak asing lagi di muka bumi ini. Seorang princess yang cantik, yang banyak buat kerja amat, dan akhirnya kematian dia juga mengundang kontroversi. Ketika dia curang dengan Princess Diana itu, perempuan itu pun telah menjadi isteri King Charles yang sekarang ni. Menurut Diana, hubungan cinta tiga segi ini tidak boleh diteruskan. Terlampau crowded, kata dia. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Selain daripada itu, King Charles juga ada benda yang pelik-pelik, keinginan yang pelik-pelik, kerana dia seorang lelaki yang dilahirkan untuk menjadi raja satu hari nanti. Jom, tanpa melengahkan masa, nama aku Alif, selamat datang ke channel aku. Sebelum kita sambung video ni, subscribe the channel and let's dive into the video. Suka ataupun tidak, pemergian Queen Elizabeth actually affect a lot of people in so many ways. Aku tak kata ramai yang sedih dan aku juga tak kata ramai juga yang happy, tetapi she actually touch people in so many ways. Terpulang kat korang nak rasa apa. Tetapi fokus yang sekarang bukan pada Queen Elizabeth. Fokus yang sekarang kepada anak dia yang kini menjadi King of England. Persoalannya sekarang, bagaimana King Charles akan affect the changes terhadap orang-orang di Asia, orang-orang di Amerika dan juga di ke Afrika, kerana zamannya adalah sekarang. Dan juga persoalannya kat sini, kenapa ramai lebih cenderung untuk memilih anak King Charles dan juga Puteri Diana itu, iaitu Prince William, sebagai raja seterusnya, bukannya King Charles. Ada yang menyatakan bahawa King Charles ini memang dia ni dah terlampau jauh daripada rakyat Malhain ataupun rakyat-rakyat dekat Britain sana, kerana dia adalah seorang lelaki yang dilahirkan memang di-groom, di-doktrin, di brainwash, di macam-macam lah. Kehidupannya daripada bangun pagi sampai mati adalah untuk menjadi King of England. Berbeza dengan anak dia yang ada Prince William dan Princess Harry, yang actually dah involve banyak benda dengan rakyat-rakyat di seluruh Eropah. King Charles sejak dilahirkan, dia tidak lagi seorang budak biasa dah. Dia memang dah bukan budak biasa sejak dilahirkan lagi. Dia ni macam ibarat macam public property lah. Sebab apa benda yang dia buat daripada dia bangun sampai tidur adalah untuk memastikan dia tu menjadi raja England satu hari nanti. Segala apa yang dia buat di mata public ataupun di mata dunia adalah untuk memastikan masyarakat dunia kenal siapakah Prince Charles ini, dan dia ni lah yang akan menjadi King of England. Maksudnya kat sini, setiap public appearance dia tak ada langsung yang berkait dengan dia punya personal life. Semuanya official business semata-mata. Apa benda yang dia buat semua berkaitan dengan royalty, sama ada royalty England ataupun royalty di negara-negara luar. Jadi dekat sini, sejak 70 tahun yang lepas, rakyat England sendiri kurang mengenali raja mereka. Semua orang ada orang gaji, tetapi orang gaji je standard royal. Semua orang berfikir, tetapi semua orang tak berfikir macam dia. Berfikir untuk menjadi seorang royalty dan juga menjadi seorang raja daripada kecil lagi. Dan perkara ini membuatkan dia tu macam spoil tau. Benda-benda yang dia nak, benda-benda yang dia inginkan pelik-pelik. Pelik yang macam mana tu? Sehingga kan bentuk ais yang dia minum dekat cawan itu pun menjadi isu. Dia tidak suka ice cube. Jadi ke mana-mana dia pergi, dia ada seorang servant yang memastikan ais yang dihidangkan hanyalah berbentuk sfera ataupun bulat, sphere macam tu. Tugas lelaki ini adalah untuk memastikan ais itu tidak petak ataupun cube.
Itu je kerja dia. Dan facts ini membuatkan aku rasa macam wow, aku dah dengar banyak facts-facts pasal anak raja, pasal raja yang pelik-pelik, tapi this is by far the most weirdest. Dan segala cabaran yang dia hadapi adalah cabaran yang tidak semua orang dalam dunia ini hadapi. Tak boleh ada orang yang boleh hadap macam dia lah. Apa benda yang dia hadapi itu? Benda yang dia kena hadap adalah expectation of becoming a king. Segala apa yang dia buat, ada expectation yang ditaruhkan oleh pelbagai pihak, terutamanya rakyat England. Kehidupan seorang lelaki manusia biasa ni tidak termaktub dekat dalam kehidupan Charles tau. Maksudnya kat sini, segala apa yang dibuat haruslah mempunyai capai satu standard yang berasingan daripada manusia-manusia lain. Sebagai contoh, kalau lelaki lain, wanita lain atau manusia lain kat luar sana, kehidupan mereka bercerai-berai, tak bergaduh sama suami isteri, itu benda tu normal. Tetapi tidak bagi King Charles ini. Ini kenapa guys? Ini adalah kerana setiap apa yang dia lakukan, dia lah represent the royalty, the monarch of England. Dan kerana itulah, tak kira lah apa banyak benda dibuat pun, orang akan tetap ingat keburukan yang dia buat, iaitu the cheating of him dengan isteri dia pada ketika itu, Princess Diana. Tetapi di sini ada juga yang mengatakan bahawa Princess Diana tu dulu yang mula cheat dengan dia. Kalau korang gali balik, cari balik cerita pasal Princess Diana dengan Dodi Al-Fayed, korang boleh jumpa cerita ni. Aku tak nak cerita pasal tu, that's for next video. Korang tahu tak, King Charles ni kat banyak-banyak poll ataupun undian-undian rakyat, favourite kat TV dan sebagainya, Prince Charles ni adalah raja yang paling kurang popular di dalam the family punya what they call it, royalties. Banyak orang tak kenal dia sangat dan tak peduli sangat pasal diri dia berbanding dengan royalty lain, termasuklah menantu dia, Prince William punya isteri, lagi famous daripada King Charles III ini. Dan lebih memeranjatkan lagi, rakyat Britain sendiri, separuh daripada mereka membuat undian untuk tidak mahu King Charles III menjadi king yang seterusnya. Siapakah yang mereka mahukan? Anak dia, iaitu Prince William, yang mereka nak untuk dijadikan Raja England yang seterusnya selepas kematian Queen Elizabeth. Persoalannya kat sini, pergi matilah dengan pendapat orang awam. Royal laws tetap royals law. Memang benda tu tak boleh diubah lagi. Tak kira lah kau suka macam mana, kau tak suka macam mana pun, monarki ini ianya ada, ianya wujud bersebab. Lagipun King Charles dah tunggu 70 tahun guys untuk jadi raja. Kasihlah dia Chan, hidup pun tak lama lagi tu. Dengan pentabalan dia sebagai raja, kita akan belajar ataupun kita akan ketahui apakah signifikannya dia menjadi raja dan apakah yang dia akan memberi kesan kepada dunia. Biasalah, king yang tunggu 70 tahun untuk menjadi raja pada England, raja kepada Britain, mestilah ada benda yang dia nak buat ataupun dia nak sampaikan, memberi impak. Kalau dah tunggu 70 tahun tapi dia tak buat apa-apa, gila lah namanya tu. Apa-apa kalau dia raja, betul tak? Dengan pertabalannya King Charles ketiga ini, King Charles perlu buktikan kenapa the royalty, the monarchy of British punya royalty perlu kekal. Kerana jika pertabalannya ini akan membuatkan benda itu macam lagi merosakkan, tourists tidak akan lagi datang ke England untuk visit the palace, dan isu selepas mereka buat Brexit akan jadi lagi teruk. Dengan adanya Prime Minister yang baru ni, kebarangkalian benda yang makin buruk berlaku kepada ekonomi British akan berlaku. So this is the time Charles, untuk you prove to the world tentang apa yang you can do it. And therefore, let's not be too negative and let's see apakah yang dia akan buat kebaikan. Korang suka dia ke ataupun tak suka ke, dia memang terkenal. He is champion bila kita bercakap pasal environmental, keadaan alam sekitar dan sebagainya. Dia memang champion daripada dulu lagi, sebelum environmentalist ada, sebelum orang sibuk pasal global warming dan sebagainya. Prince Charles dah start dulu dah, pada dulu lagi. And since the 90s, dia dah start warn the world pasal climate changes. Pada ketika itu, orang tak peduli pun pasal environmental, orang tak peduli pun pasal recycle, orang tak peduli pun pasal climate change. And sepanjang dia sebagai prince, tiada benda yang dia aktif berkempen selain daripada environmental punya causes. Dan ini berpotensi untuk kita dapat lihat King Charles akan di-establish ataupun dikenali sebagai the climate
king. Ya, mungkin orang kata Queen Elizabeth memang tak boleh digantikan, tetapi apakah logiknya untuk kita ada pemimpin yang baru yang buat benda yang sama seperti apa pemimpin yang lama buat? So what the point of having changes dekat kita punya leadership ataupun British punya leadership? Macam kita punya Malaysia lah, macam negara kita. Kalau Perdana Menteri itu tak boleh membawa perubahan ataupun kebaikan berbanding dengan Perdana Menteri sebelumnya, so what's the point of having changing the government? Betul tak? Dan sekarang ada peluang di mana Charles untuk buktikan siapakah diri dia yang sebenar dan apakah yang dia boleh bawa kebaikan kepada masyarakat dunia. More amazing video about the royalties coming to you only on Mahjong TV. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.